Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya hari ini nak membicarakan soal fitnah yang dilemparkan oleh Malaysia Kini semalam. Semalam Malaysia Kini mengeluarkan satu fitnah, kononnya seolah-olah ada satu kautim berlaku di antara anak Datuk Seri Najib Tun Razak, iaitu Reza Aziz, anak tiri beliau, dengan pihak kerajaan Perikatan Nasional. Dan keduanya kita lihat bagaimana hari ini Yeo Bee Yin mengeluarkan kenyataan seolah-olah memperleki kes yang melibatkan Reza Aziz ini dengan mengatakan suri rumah yang curi Nescafe dipenjarakan, ayah yang curi 4 paket Milo dipenjarakan, macam-macam. Ini fitnah-fitnah yang dikeluarkan oleh Yeo Bee Yin. Semalam pihak Malaysia Kini dia memberitahu bahawa Reza Aziz perlu membayar sejumlah wang yang kononnya diselewengkan daripada 1MDB. Dan ada seorang apik lempang daripada UMNO Titi Wangsa ni yang cuba nak jadi hero, konon-kononnya nak membantu kerajaan menuntut semula duit 1MDB dan sebagainya. Jadi ini 3 benda dan 3 manusia yang saya nak ulas. Pertama sekali, semua orang pun tahulah bahawa Malaysia Kini memang lidah Pakatan Harapan, ditubuhkan oleh Tian Chua dan Steven Gan dulu, dapat duit pun daripada Soros. Dan kedua, kita pun tahu bahawa daripada awal lagi bahawa Yeo Bee Yin inilah menteri DAP, yang melindungi suami dia dalam kes yang melibatkan banyak benda, termasuklah pencemaran di Johor sana. Ini jugalah menteri yang telah memberikan lesen K2 untuk mengeksport pasir kepada suami dia juga. Jadi hari ini, sebelum orang terpedaya dengan kelentong-kelentong daripada dua pihak dan juga seorang lagi ketua UMNO bahagian Titi Wangsa ni, yang rakan-rakan sekolah dia kenali sebagai Jo Kurap, saya nak terangkan dengan sejelas-jelasnya tentang isu 1MDB ni sebelum rakyat terperdaya. Kononnya Reza Aziz ini telah merompak duit 1MDB dan akhirnya jika dia memulangkan duit 1MDB, maka dia dilepaskan daripada pendakwaan di mahkamah. Pertama, saya nak beritahu yang nakkan supaya harta-harta 1MDB dirampas ataupun disita ialah DOJ. Benda ni berlaku, saudara, sebelum pilihan raya umum, 2 tahun lebih sebelum pilihan raya umum yang ke-14. Sebelum pilihan raya umum yang ke-14, iaitu tahun 2018. Apa yang berlaku, saudara? Tun Mahathir Mohamad telah pun menyumbangkan lebih kurang 10 juta ringgit kepada Clinton Foundation supaya Clinton menggunakan kenalan dia yang merupakan peguam negara Amerika ketika itu untuk mewujudkan satu saman sivil ke atas beberapa individu. Antaranya ialah Lau Teck Joe, Reza Aziz, anak tiri kepada Datuk Seri Najib, begitu juga dengan Khadim Al-Qubaisi dan Muhammad Al-Badawi, 2 orang pegawai Abar IPIC daripada UAE. Jadi saya nak beritahu dengan tuan-tuan apa sebenarnya yang berlaku ni. Reza ni ketika dalam urusan di antara Datuk Seri Najib, sebelum kita melakukan pelaburan dengan Petro Saudi,
beliau Datuk Seri Najib dan keluarganya telah berjumpa dengan beberapa orang tokoh seperti Sheikh Al-Mansur, iaitu putera kepada UAE. Dan ketika berada bersama dengan putera Al-Mansur ini, salah satu perkara yang dibangkitkan ialah untuk permohonan penajaan supaya Reza ini dibolehkan mendapat penajaan daripada Sheikh Al-Mansur ini untuk buat filem. Untuk buat filem. Ini nak kena faham. Reza ni bukan macam anak Perdana Menteri nama Mahathir Mohamad. Macam anak Perdana Menteri nama Mahathir Mohamad, dia tak perlu dapatkan penajaan, dia tak perlu pinjam dan sebagainya. Dia boleh dapat duit dengan mudah. Macam mana cara dia dapat duit? Senang je. Cara dia, saudara, patut bulan Ramadan ni saya tak cerita pasal benda-benda yang Mahathir buat untuk menjadikan ketiga-tiga, termasuklah Marina ni anak dia, menjadi billionaire. Tapi sebab mulut-mulut Kuang Hajar Longkang Johari Ghani, mulut-mulut Kuang Hajar Yobiyin dan juga Malaysia Kini yang jadi baruah kepada Mahathir dan DAP ni, saya terpaksa cakap juga malam ni. Saya nak beritahu dengan tuan-tuan, Reza kalau dia ni kaya macam mana Mozani jadi kaya, dengan merembat projek-projek kerajaan melalui macam-macam projek, termasuklah projek cuci cadar hospital pantai pun semua habis disapu oleh keluarga dia, tuan-tuan. Belum lagi Sapura Kencana, belum lagi semualah benda-benda yang melibatkan Mirzan Mahathir. Baru ni dah 22 tahun, anak-anak dah jadi billionaire, tapi ketika baru ni 22 bulan pun kita lihat kontrak yang sepatutnya hanya dimonopoli oleh Petronas, ada sikit diberikan kepada Shell, iaitu pembekalan minyak pun bertukar, tuan-tuan, diberikan juga kepada anak Mahathir, iaitu sebuah syarikat yang mana anak Mahathir mempunyai kepentingan, mempunyai nama dalam syarikat tersebut di mother company di Manila, iaitu Petron. Dalam keadaan dia duk kutip derma daripada kita ni, saudara, ketika itu juga, saudara, mereka memberikan projek fiber optik 21.6 bilion kepada syarikat yang dimiliki antara shareholder dia Mukhris Mahathir dan isteri dia, dan CEO-nya ialah Mohzani Mahathir. Okeylah, tak payah cerita pasal anak Mahathir. Semua orang tahu berapa banyak mereka ni dah merembat duit rakyat Malaysia, tapi sampai hari ini pihak kerajaan kita tidak pernah pun masuk pergi ke rumah mereka, tengok apa aset yang ada di dalam rumah mereka. Hari ini yang korang duk sibuk ialah apa yang ada di dalam rumah Datuk Seri Najib selepas satu hari selepas pilihan raya. Cuba guna otak lah, satu hari selepas pilihan raya, Najib ialah pengurusi BN. Dia jaga 222 kawasan parlimen, 500 lebih kawasan DUN. Semua orang mengharap kepada dia untuk bertanding pilihan raya. Duit yang 114 juta ringgit di dalam rumah dia hanyalah saki baki, tuan-tuan. Biasa satu tahun punya satu pilihan raya untuk perbelanjaan je lebih daripada 2 bilion. Cuba kita tengok apa ada dalam rumah Lim Guan Eng pada hari tersebut. Cuba tengok kat rumah Mahathir. Cuma kita tak pernah buat. Kita tak pernah buat, saya nak beritahu. Cuba kalau kita ni zalim, kita buat hari ni. Kita buat. Macam mana mereka buat zalim ke atas Datuk Seri Najib, kita buat. Hari ni juga saya nak beritahu, saudara, Reza ni kalau dia kaya, dia tak perlu pinjam. Kalau dia ni kaya, dia tak perlu pinjam. Ya, betul, Datuk Seri Najib ni dia mewarisi harta daripada nenek dia ataupun ninda dia, datuk dia. Tuan Puan Raha, bapak dia memang orang kaya.
antara bilioner Melayu yang pertama, iaitu Tan Sri Noor. Kalau siapa pernah dengar, pernah dapat beasiswa daripada Yayasan Noor, saudara, mereka akan tahu memang Datuk kepada Najib Razak memang kaya, tuan-tuan. Memang kaya. Tetapi tidaklah kaya sampai ke tahap boleh membiayai kos pembikinan filem Reza. Maka apa yang dia buat ialah cuba untuk mendapatkan penajaan, dan akhirnya Sheikh Al-Mansur ini, tuan-tuan, telah mengarahkan supaya Aba IPIC ni yang ada urusan perniagaan, pembelian apa dipanggil, yang mula-mula mereka telah menjamin bond 1MDB, akhirnya mereka mengambil alih bond 1MDB tersebut. Maka Sheikh Al-Mansur ini telah mengarahkan supaya diberikan pinjaman kepada Reza Aziz untuk untuk pembikinan filem. Dan Reza ni, tuan-tuan, filem dia bukan kecil-kecil. Dia punya filem semua box office. Contohnya macam The Wolf of Wall Street, yang korang dok cerita kononnya ini cerita filem lucah. Orang Bahalul memang semua cakap macam ni, tuan-tuan. Saya kadang-kadang bila dah tak boleh tahan dengan ni, saya bahalulkan je. Minta maaf lah. Sebab kadang-kadang tak boleh fikir. Kalau dalam filem tu ada edengan lucah, itu bukan filem lucah. Ini kena faham. Bila masuk Malaysia, tetap kena potong, tetap kena screen. Tapi itulah apa yang berlaku di Hollywood. Apa-apa filem pun ada edangan apa ni yang terlajak sikit. Tapi itu bukan filem lucah. The Wolf of Wall Street. Lepas tu apa filem dia buat? Dumb and Dumber 2. Ada banyak filem beliau yang box office. Patutnya kita sebagai rakyat Malaysia berbangga kerana anak Malaysia, tuan-tuan, anak Malaysia boleh menghasilkan filem-filem box office. Tapi bahalul-bahalul macam Menteri Korup DAP nama Yobi ni, yang tahu jaga laki dia je. Begitu juga dengan Malaysia kini ni, yang hidup dia kalau mati kerajaan Pakatan Harapan, matilah dia. Mereka ni, saudara, cuba nak memburukkan, nak menampakkan seolah-olah Reza Aziz ini, tuan-tuan, adalah orang yang terlibat dalam penyelewengan duit 1MDB. Saya nak beritahu tuan-tuan, memang Datuk Seri Najib minta supaya Sheikh Al-Mansur ini membantu Reza. Kita mohon penajaan, tetapi yang Reza dapat ialah pinjaman. Dan pinjaman ini, saudara, saya nak beritahu, sebaik saja dia punya filem box office, modal 400 juta, boleh dapat kutipan 1 bilion lebih. Dia mula membayar. Sehinggalah apa yang berlaku, tuan-tuan, apabila 2 orang pegawai Aba IPIC ini, iaitu Khadim Al-Qubaisi dan Muhammad Al-Badawi, menyeleweng duit 1MDB. Menyeleweng duit Aba IPIC. Okey, macam mana cara dia menyeleweng ni? Ini nak supaya rakyat Malaysia faham. Jangan terpengaruh dengan, termasuklah ni Jo Kurup ni kan. Saya nak beritahu apa yang berlaku. 1MDB, tuan-tuan, 1MDB dan Aba IPIC, mereka bersetuju. Mula-mula 1MDB telah pun membuat satu investment untuk cari gali minyak bersama dengan Petro Saudi. Petro Saudi ni bukan cikai-cikai punya syarikat. Ini syarikat milik Prince Turki. Tuan-tuan, Prince Turki ni anak ketiga kepada Raja Abdullah. Sebelum Raja Salman ni Raja Abdullah. Dan dia bekas Governor Riyadh. Bukan orang-orang yang biasa-biasa lah, yang korang tengok gambar, video, gambar Datuk Seri Najib, Datuk Seri Rosmah, Prince Turki dekat atas kapal layar tu, itu Prince Turki. Dia anak kepada Raja Abdullah. Okey. Apa yang berlaku? Saya nak beritahu dengan tuan-tuan. Ketika dalam urus niaga, mula-mula kita anticipate
perbelanjaan kita lebih kurang dalam 1.3 bilion saja per laburan. Tetapi proses cari gali ni tuan-tuan, di Turkmenistan dan juga di Argentina. Sebab yang dapat blok untuk cari gali minyak ni ialah Petro Saudi. So bila benda ni mengambil proses yang lama, dan apabila makin lama makin banyak duit yang dibelanjakan, akhir sekali 1MDB telah mengeluarkan duit lebih kurang 2.3 bilion, tuan-tuan. Dan duit 1MDB ni bukan datang daripada duit rakyat. Ini nak kena faham ni. Ramai orang ingat kita ni pakai duit kerajaan atau duit rakyat. Saya nak beritahu tuan-tuan, Johari Gani ni tak payah nak sibuk nak pergi cari nak dapatkan balik duit, tak payah jadi hero. Aset 1MDB jauh lebih banyak berbanding dengan hutang yang mereka miliki. Kalau sebelum diambil alih oleh Kerajaan Pakatan Harapan ni, antara aset dengan hutang bezanya 12 bilion. Beritahu saya, berapa banyak duit yang kerajaan berikan? Mula-mula 1MDB ni dibina ataupun diwujudkan oleh Kerajaan Negeri Terengganu. Nama dia TIA. Modal berapa dapat? 1 juta je tuan-tuan. Dan bila mereka nak terbitkan bond 5 bilion ringgit, pada ketika itu Sultan Terengganu tak setuju, Kerajaan Negeri Terengganu tak setuju, maka akhirnya Kerajaan Pusat ambil alih, tukar nama Terengganu Investment Authority kepada 1MDB. Kepada 1MDB. 6 tahun dia berniaga tuan-tuan. 6 tahun dia berniaga. Aset dia 12 bilion lebih daripada hutang dia. Dalam bahasa mudah yang mungkin Johari Gani yang belagak macam pakar ekonomi ni mungkin boleh faham. Kita bagi dekat Johari Gani 1 juta, 6 tahun dia berniaga, boleh tak dia pulangkan balik 12,000 kali ganda? Boleh. Itu sebabnya saudara Datuk Seri Najib mempertahankan 1MDB. 1MDB, tujuan kita buat 1MDB, dan dia pasaran dia dapat modal ni tuan-tuan bukan daripada tuan-tuan, kecuali duit 1 juta yang pertama tu. Government pernah bagi standby kredit 930 juta ringgit tapi sudah dibayar balik. Tapi saya nak beritahu mereka dapat duit daripada pasaran modal. Maknanya dia ada yang dia pinjam, ada yang dia terbitkan bond. Okey. Bila dia terbitkan bond, saudara, bila mana urus niaga dengan Abah IPIC tadi, sekerat jalan makin lama makin banyak, dan kita dapat duit dengan menerbitkan bond, dengan meminjam. So kena bayar interest. Jadi untuk mengelakkan daripada terus meminjam untuk investment mencari gali minyak di Turkmenistan dan juga di Argentina ini, maka apa yang telah dilakukan oleh 1MDB, mereka berbincang dengan Petro Saudi, dan akhirnya Petro Saudi bersetuju untuk 1MDB keluar daripada perniagaan tersebut, dan 1MDB dan Petro Saudi memulangkan balik modal berserta dengan keuntungan. Tuan-tuan, bukan tak ada untung. Ada keuntungan. Jumlah keuntungan lebih kurang 480 juta US dollar. Ini nak kena faham. Ini ramai orang tak faham. Saudara, mereka untung 480 juta US dollar. Dia dapat balik 2.3 billion. The initial investment is around 1.8 billion saja. Jadi saya nak beritahu tuan-tuan, cuma bila dia pulang kat kita, dia tak pulang dalam bentuk tunai. Dia pulang dalam bentuk bond. Dia pulang dalam bentuk bond, saudara. Jadi saya nak beritahu dengan sahabat-sahabat. Bond inilah akhirnya menyebabkan bond ini dijamin oleh Abah IPIC, dan akhirnya kita telah berbincang dengan Abah IPIC supaya Abah IPIC mengambil alih bond itu sepenuhnya. Itu yang Abah IPIC telah pun membayar duit bayaran yang pertama sebanyak 1 bilion ringgit, sebab bond yang dijamin termasuk semua sekali hutang kita dengan Abah IPIC ni lebih kurang dalam 5 bilion, tetapi kita punya nilai bond tu 6.5
6 bilion lebih. Itu sebabnya ni Abang Epic telah membayar initial punya investment mereka, dia bayar kepada kita 1 bilion, dan dia sudah pun servis. Interest yang pertama. Okey. Cuma masalahnya bila kita bayar duit kepada Abang Epic, apa yang berlaku? Okey. Ada satu surat arahan daripada Khadim Al-Qubaisi dan Muhammad Al-Badawi ni meminta kita supaya membayar kepada sebuah syarikat bernama Aba BVI. Okey, Aba BVI di mana? Di British Virgin Island. Okey. Maka dengan surat arahan, contohnya saya beli rumah daripada Abang Samad. Abang Samad ada bank account, tapi dia beritahu dengan saya, duit jangan masuk dalam akaun saya, masuk dalam akaun anak saya. Itu terpulang pada pembeli. Kan? Kita cuma minta dia okey bagi surat. Maka kita pun bayar ke dalam akaun tersebut. Jadi apa yang 1MDB buat tuan-tuan Apa yang 1MDB buat, bila dia dapat surat arahan daripada Aba BVI ini, dia cek dulu siapa pemunya ataupun pemilik akaun Aba BVI ni. Bila dia dapat arahan daripada Aba Epic, mother company. Ini bukan cikai-cikai punya syarikat tuan-tuan. Ini syarikat yang antara yang terbesar yang dimiliki oleh kerajaan UAE sendiri, syarikat Aba Epic ni. Jadi bila kita cek Aba BVI ni, memang ianya dimiliki oleh Khadim Al-Qubaisi dan Muhammad Al-Badawi. Jadi 1MDB tak buat salah tuan-tuan. 1MDB telah membayar kepada Aba Epic, tetapi masuk dalam akaun yang dimiliki oleh pemilik Aba Epic. Jadi kalaupun berlaku penyelewengan, yang seleweng ialah Aba Epic. Kalaupun ada pihak di dalam 1MDB yang membantu untuk menyelewengkan duit ini, patutnya bayar kepada Aba Epic tapi dia bantu, maka ini kerja pihak berkuasa kita untuk siasat. Adakah Datuk Syarul yang hari ini menjadi saksi kepada pihak pendakwaan membantu Jolo untuk melakukan penyelewengan bersama dengan dengan Khadim Al-Qubaisi, Muhammad Al-Badawi, dan ada sebuah lagi syarikat kewangan. Yang itu yang sepatutnya dilakukan, tapi dah 2 tahun sehingga hari ini tuan-tuan, Jolo pun dia tak cari. Kalau kita tengok dalam kes pembicaraan Datuk Seri Najib tuan-tuan, yang terang-terang ni tuan-tuan, yang terang-terang buat salah ni saudara, semua orang saksi yang dipanggil beritahu bahawa Jolo arahkan tu, Jolo arahkan ni. Dan dalam transkrip yang diperolehi tuan-tuan, dalam transkrip yang diperolehi oleh pihak penyiasat, tapi kemudiannya disembunyikan. Nasib baik Datuk Seri Najib ada peguam yang hebat, iaitu Tan Sri Syafiee. Kita dapat ekstrak perbualan transkrip perbualan BlackBerry Messenger di antara Lau Teck Joe dengan seorang pegawai daripada M-Bank. Jelas membuktikan Lau Teck Joe mengarahkan pegawai dalam M-Bank ini, saudara, supaya jangan memberitahu Datuk Seri Najib tentang transaksi akaun bank yang atas nama Datuk Seri Najib sendiri. Tapi yang kita pelik tuan-tuan, kita tanya kenapa Jolo punya keterangan tak diambil, ini Nik Faisal punya keterangan tak diambil, tuan-tuan, tiba-tiba yang kena dakwa Datuk Seri Najib. Yang lagi peliknya tuan-tuan, di dalam pembicaraan mahkamah, bila mana Datuk Amhari mengaku dia membantu Jolo, dia dapat duit 200,000 US dollar. Rasuah ni tuan-tuan. Dia mengaku dia dapat duit 3.7 juta ringgit dalam akaun dia di BSI Switzerland. Dia penjawab awam tuan-tuan. Siap ada akaun dekat Joanna, betul? Transkrip perbualan antara Jolo dengan Joanna. Saya nak beritahu tuan-tuan,
Dia juga mengaku menerima gaji daripada syarikat swasta Op Solution sebanyak RM25,000 sebulan. Tuan-tuan, dia buat keterangan ini dalam mahkamah. Saya tunggu sampai habis proses mahkamah. Saudara, dah selesai peguam Datuk Seri Najib, soal balas dia, bila dia dah tak terlibat lagi dengan dengan mahkamah, maka saya pun membuat satu laporan polis ke atas Datuk Ham Mahri. Tuan-tuan tahu apa yang berlaku? Tommy Thomas, saudara, telah pun ketika itu berpakat dengan Latifah Koya. Dia telah mendakwa saya di mahkamah. Bukan mendakwa, dia cuba hadapkan saya ke mahkamah dengan mengatakan saya telah mengugut saksi. Saya telah mengugut saksi. Macam mana pula saya gugut saksi? Saksi ni mengaku dalam mahkamah makan rasuah. Saya buat report polis, dia makan rasuah, saya pula nak dipenjarakan oleh Tommy Thomas, tuan-tuan. 2 hari sudah, 13 hari bulan, saudara, saya merayu di peringkat mahkamah rayuan. Lagi pelik, yang saya pelik ni tuan-tuan, di dalam mahkamah itu kita lihat 2 orang hakim terang-terang skru DPP. Kenapa tak masukkan benda ni dalam dalam kertas dia? Kenapa bukti-bukti ini tak ada terdapat? Mereka argue. Kita pun dah confident dah, confirm menang. Tiba-tiba masuk ke belakang, mereka bincang, keluar tuan-tuan keputusan saya kalah kes tersebut. Maknanya saya kena merayu di peringkat yang terakhir, iaitu di Mahkamah Persekutuan. Kalau saya kena penjara kerana isu ni tuan-tuan, maknanya bukan hanya Kerajaan Pakatan Harapan yang melindungi perasuah, tetapi Kerajaan Perikatan Nasional juga nampaknya masih lagi ada elemen Pakatan Harapan. Yang ini patutnya hari ini apa yang berlaku, semua pertuduhan yang berniat jahat, malicious prosecution, semua pertuduhan yang terpilih, pertuduhan terpilih, sepatutnya hari ini semuanya digugurkan. Kalau kes Lim Guan Eng ini ada 60 saksi pendakwaan, 25 sudah dipanggil, tinggal 35. Peguam negara dia dah lantik peguam dia. Peguam dia sendiri dia lantik jadi peguam negara. Tommy Thomas. Ketua Hakim Negara dia dah letak ketua hakim dia, Richard Malanjut. Semua dah orang dia dah. Tapi dia tak berani teruskan perbicaraan. Dia gugurkan kes yang melibatkan Lim Guan Eng. Ingat lagi, sepatutnya hari ini tuan-tuan, sepatutnya hari ini bukan hanya kes saya pergi report polis, saya kena dakwa ni. Sepatutnya bukan hanya kes saya kena dakwa, kes Datuk Seri Najib, bukan hanya kes saya patut digugurkan, kes Datuk Zahid, kes Datuk Najib, kes Riza Aziz ni lagilah tak masuk akal. Semuanya patut digugurkan. Kes Kunan, kes Bung Mokhtar, ini memang semua berniat jahat. Kita tengok kes-kes yang betul-betul melibatkan pemimpin Pakatan Harapan, mereka tak dakwa pula. Ini masalahnya. Ini yang dipanggil pendakwaan terpilih. Saya nak beritahu tuan-tuan, salah Riza Aziz? Dia hanya membuat pinjaman untuk buat filem. Dan filem dia berjaya, dia bayar balik pinjaman. Sekerat jalan tuan-tuan, apabila 2 orang manusia, Khadim Al-Qubaisi dan Muhammad Al-Badawi, menyelewengkan duit lebih kurang 3 bilion lebih yang dimasukkan ke dalam akaun Aba BVI. Dia dah masukkan duit dalam akaun, tapi 2 orang pegawai ni, tuan-tuan, tidak beri duit itu ke dalam akaun Aba IP. Saya nak tanya tuan-tuan lah. Saya tahu orang Pakatan Harapan ni bodoh-bodoh belaka. Jadi saya bagi cara mudah untuk korang faham. Saya ada RM500,000, contoh. Okey. Saya masuk dekat bank Maybank Wang Semaju. Ada 2 orang pegawai di Maybank Wang Semaju. Contoh. Jangan jadi bahalul pergi buat report polis pula besok. Ini saya bagi contoh. Saya kena bagi clear ni sebab saya tak tahulah, tak kira lah doktor ke, engineer ke, profesor ke. Kalau sokong Pakatan Harapan saya anggap bodoh. Itu je.
Kan? Jadi saya kena ajar ni how to teach an idiot. Saya nak beritahu tuan-tuan, saya bank in duit ke dalam Maybank 500,000. Okey? Saya bank in duit dalam Maybank RM500,000. Tiba-tiba kerani Maybank berpakat dengan manager Maybank, tuan-tuan, kerani Maybank berpakat dengan manager Maybank untuk bawa lari RM3 juta. Kebetulan saya masuk duit RM500,000 tu pada hari yang sama RM3 juta tu dilarikan. Maknanya duit yang dilarikan tu ialah duit termasuk duit saya. Saya nak tanya dengan tuan-tuan, masa benda ni berlaku, bila penyelewengan ini berlaku, ada orang cakap kenapa Datuk Seri Najib tidak membuat report polis ke atas duit yang telah diseleweng oleh Khadim Al-Qubaisi dan Muhammad Al-Badawi. Saya nak beritahu jawapan bodoh ni, yang hilang sekarang ni duit saya ke duit Maybank? Yang hilang duit Maybank, bukan duit saya. Duit saya tetap dijamin oleh Maybank. Itu sebabnya tuan-tuan, apabila dua orang kaki tangan Abah Aipik yang telah pun di house arrest, dua-dua ni Khadim Al-Qubaisi dan Muhammad Al-Badawi telah peringkat awal pada ketika tu telah di house arrest. Pengurusan baru Abah Aipik mengatakan bahawa 1MDB tak ada pun bagi duit 3.5 bilion ringgit itu. Itu yang kita pergi ke Mahkamah Timbang Tara Antarabangsa. Ini pun nak kena bagi korang faham ni apa maksud Mahkamah Timbang Tara Antarabangsa. Bila satu negara dan satu negara lain bersetuju untuk bawa perkara ini pergi ke Mahkamah Timbang Tara Antarabangsa, maksud dia mereka berdua bersetuju untuk menyelesaikan cara baik. Dan akhirnya tuan-tuan, kita capai satu kata sepakat untuk berhenti daripada pergi ke Mahkamah Timbang Tara Antarabangsa, selesaikan cara baik. Sebab Abah Aipik tahu bahawa mereka tak boleh menang kes ni. Macam mana mereka nak menang kes ni? Sedangkan duit memang ada bukti kita dah serahkan pada pihak mereka dan ada bukti pihak mereka mengarahkan kita masuk ke dalam bank account tersebut. Orang yang arahkan kita ni ialah Presiden dan CEO. So kita hanya mengikut arahan. Dan keduanya ada bukti mereka dah bayar 1 bilion ringgit. Dan ada bukti mereka dah servis interest bond yang pertama. Kita boleh menang. Sehinggalah manusia bernama Lim Guan Eng yang bahalul ini ambil alih menjadi Menteri Kewangan. Habis kanak. Tetapi bahalul ni pun tuan-tuan lebih cerdik daripada Joe Kurap ni. Bahalul ni pun walaupun peringkat awal dia kata 1MDB tinggalkan satu lubang. Tapi Bahalul nama Lim Guan Eng ni saudara telah pun mengatakan bahawa TRX iaitu hub kewangan antarabangsa yang dibina di tanah yang dimiliki oleh 1MDB akan menyumbang 40 bilion kepada pendapatan negara. Kita juga tahu bahawa kerajaan Lim Guan Eng juga. Ini kerajaan Lim Guan Eng je lah tuan-tuan. Bukan kerajaan Mahathir. Mahathir hanya jadi kucing kurap je kepada Lim Guan Eng ni. Apa Lim Guan Eng minta semua dia bagi. Sekarang nak jadi Perdana Menteri lagi. Nak jadi kali ketiga jadi Perdana Menteri. Tak ke gila tuan-tuan? Nak bagi. Kita juga lihat bagaimana Lim Guan Eng mengatakan bahawa Bandar Malaysia, dulu dikenali sebagai TUDM Sungai Besi, yang sebelum ni dia orang kata duk jual kat China dan sebagainya, akhirnya mereka lah Hamjadah yang telah menjual kat China tuan-tuan. Dan hari ni mereka mengatakan Bandar Malaysia akan membuat pulangan beratus bilion ringgit kepada kerajaan kita. Satu benda yang kononnya menguntungkan pula hari ni. Dulu dia cakap macam-macam tuan-tuan. Jadi hari ni saya nak beritahu dengan saudara, apa yang berlaku hari ni ialah Reza ketika dia minta penajaan, dia akhirnya mendapat pinjaman. Kalau orang tu dapat pinjam, yang bagi pinjam pula tu, dia minta daripada Sheikh Al-Mansur, salah seorang putera di UAE. Yang bagi pinjam tu ialah syarikat UAE, Abah Aipik. Dia nak tanya ke
duit tu datang daripada mana? Beritahu saya. Ni Joe Gani pergi projek apa ni, dia nak beli dulu kilang pemanis apa semua sekali, dia nak beli utusan sampai apa ni, utusan pun tak tahu apa jadi dah. Pekerja-pekerja dia semua lenyap. Sekarang pun dia dah ada share dalam TV3. Itu sebab kita tengok muka Mahathir Laknat ni hari-hari ada kat dalam TV3, kan? Sebab dia penasihat Syed Motar. Saya nak tanya, dia tak pernah pinjam duit ke? Bila dia pinjam duit, bila dia pinjam duit ni, saya nak tanya, dia tanya tak dari mana datang duit? Contoh dia pinjam Maybank, dia tanya tak Maybank dapat duit daripada mana? Tak ada, pakai otak lah. Sama juga dengan Riza Aziz. Riza Aziz pinjam duit nak buat filem. Dia dapat duit daripada Abah Epic. Tuan-tuan, bila dia dapat duit daripada Abah Epic, sekarang ini disebabkan ini perniagaan dia langsung tak ada kat Malaysia. Kalau Datuk Seri Najib ni bapak penyamun macam Mahathir, kan? Dia tak payah suruh anak dia pergi buat filem. Dia boleh suruh anak dia menyamun macam Mahathir suruh anak dia menyamun. Ni saya nak beritahu ni. Busuk-busuk pun dia boleh ikut UOB-in. Najib boleh bagi lesen untuk ekspor pasir. Ini lesen yang paling susah, lesen K2. Kalau orang berniaga dia tahulah. Kan? Bagi je kat anak dia. Semua anak dia boleh jadi billionaire macam anak Mahathir. Tapi tidak. Dia tolong cari jalan supaya anak dia boleh dapat penajaan ataupun pinjaman. Dapat funder untuk buat filem. Dan alhamdulillah anak dia tak bodoh pula macam anak Mahathir. Sebab apa saja yang anak dia buat, filem yang dia buat semua box office. Ini saya nak beritahu. Jadi saya nak beritahu dengan tuan-tuan. Tak kira lah Joe Gani ke. Joe Gani ni kerja dia tikam belakang. Saya nak beritahu sejarah Joe Gani ni, tuan-tuan. Budak-budak sekolah dia panggil dia Joe Kurak. Minta maaf lah. Dia jadi ketua bahagian tahun 2010. 2010 dia jadi ketua bahagian. 2013 dia lobby Datuk Seri Najib nak jadi wakil rakyat. Datuk Seri Najib bagi jadi wakil rakyat. Tapi disebabkan dia tak dapat jadi pengurusi perhubungan wilayah persekutuan. Menteri wilayah persekutuan. Dia mengajuk, dia balon Datuk Seri Najib. Dia join tim Tan Sri Muhyiddin ketika tu. Tan Sri Muhyiddin ni saya nak beritahu. Tan Sri Muhyiddin ni dulu dah nak pencen. Dia dah tak nak politik. Tapi akhirnya dia termakan dengan kata-kata Tun Dr. Mahathir. Itu yang dia terlibat dalam membelasah Datuk Seri Najib. Saya nak beritahu tuan-tuan. Tapi hari ini saya yakin Tan Sri Muhyiddin pun dah sedar bahawa apa yang Tun Mahathir tuduh ke atas Datuk Seri Najib adalah tak benar. Kalau benar hari ini Datuk Seri Najib sepatutnya dah dituduh di bawah kanun acara jenayah. Orang mencuri ni sepatutnya dituduh di bawah kanun acara jenayah, bukan dituduh di bawah AMLA, bukan dituduh di bawah DOJ. Korang faham tak apa maksud DOJ ni? Kenapa saman sivil? Kenapa tak dakwa di bawah kanun acara jenayah? Adakah di Amerika tidak ada penal code? Ada. Pencuri kalau kena tangkap, dia didakwa di bawah penal code. Tapi kenapa DOJ, tuan-tuan, dia buat saman sivil? Memerintahkan supaya 17 aset yang kononnya dimiliki oleh Jolo, Reza Aziz, Kadim Al-Qubaisi dan Muhammad Al-Badawi dipulangkan. Tuan-tuan, sebab mereka tak ada bukti. Kenapa mereka tak ada bukti? Sebab mereka hanya dengar daripada dua orang Mahathir yang mendapat dokumen daripada siapa? Ini Khairuddin Abu Hassan dan juga Matthias Chang. Dua-dua ekor ni, tuan-tuan. Baik Khairuddin hari ni dah dengan Tan Sri Muhyiddin dah tak ada lagi ikut Mahathir. Matthias Chang pun hari ni dah balon Mahathir. Mana dua orang ni dapat bukti? Tuan-tuan, mereka dapat dokumen daripada seorang wanita yang dipanggil Claire Rucastle Brown, yang dulu dipanggil Sarawak Report. Bukan orang Sarawak, tuan-tuan, orang UK, duduk di London. Duduk di London. Saya nak beritahu dengan saudara. Okey. Apa yang Claire Rucastle Brown ni dapat? Dia dapat maklumat yang telah dicuri oleh seorang yang bernama seorang lelaki Austria yang pernah bekerja dengan Petro Saudi.
Nama dia Andre Xavier Justo. Justo ni tuan-tuan. Yang selepas pilihan raya dia di reward oleh The Age punya bos. Ni tong ni. Tong sampah, The Age punya bos bayar dia 2 juta. Sebenarnya tuan-tuan, baik Mahathir, baik Cleric Council telah menipu Justo ni. Dia minta dokumen daripada Justo. Apa dokumen yang Justo ada? Ni nak beritahu. Justo ni tuan-tuan, dia telah mencuri satu hard drive. Macam CPU lah senang cerita, ataupun benda tu dah dimasukkan ke dalam hard drive. Hard drive. Hard drive ni mengandungi email antara 1MDB dengan Petro Saudi. Jadi apa yang dia orang buat? Dia ambil daripada Justo email ni, kemudian Claire Castle hantar kepada pegawai dia di London untuk diubah suai, tempered. Contoh dia, saya akan berjumpa kamu di bawah pokok ketapang jam 2 petang. 1MDB hantar kepada Petro Saudi. Tetapi email itu ditempered, diubah suai menjadi I love you and I will never leave you. Itu maksud dia tuan-tuan. Ini saya bagi perumpamaan. Kalau kadang-kadang Lim Go Eng yang bangang ni jangan pula kata saya mereka cerita. Saya bagi contoh supaya yang bahalul macam korang ni boleh faham sikit. Saya dari ada sikit marah lah. Ni bulan puasa korang buat macam-macam fitnah. Saya nak beritahu dengan tuan-tuan. Akibat email yang ditempered, maka dua manusia, Khairuddin Abu Hassan yang dah taubat, dah pergi ke Tan Sri Muhyiddin, dan Matthias Chang hari ini dah mula menentang Mahathir. Alhamdulillah, mereka telah membuat laporan polis di merata dunia, termasuklah di Amerika. Dan DOJ tuan-tuan, yang dapat duit Ketua Peguam Negara yang baik dengan dengan isteri kepada Clinton dulu, dia telah buat saman sivil. Dan saman sivil ni saya nak beritahu dengan tuan-tuan, 2016 dah berlaku saman sivil ni, tapi 2018 bila mana kapal Equanimity ditahan di Bali tuan-tuan oleh pihak berkuasa Indonesia. Ketika kapal itu ditahan, tuan-tuan tahu tu apa tak kenyataan yang dikeluarkan oleh pihak Jolo? Jolo bertanya, saya sudah didakwa kononnya nak disaman sivil oleh pihak Amerika 2016, kenapa sehingga hari ini sudah 2 tahun tidak lagi dibicarakan? Ini jawapan daripada Jolo. Dan ini jawapan saya kepada mangkuk ayun yang gelabah tak tentu pasal bila ada orang mengatakan bahawa Malaysia terlibat dengan Kleptokrasi Act. Begitu juga dengan orang yang tak faham tentang AMLA. Saya nak beritahu dengan tuan-tuan, dua undang-undang lapuk barbarian ini wujud kerana bila negara itu nak mengenakan seseorang, dia tak ada cara yang mengikut lunas undang-undang yang betul untuk mengenakan seseorang, akhirnya dia pakai undang-undang ni. Sebab apa? Sebab kalau ikut konsep penal code, undang-undang jenayah biasa, seseorang itu innocent ataupun tidak bersalah sehingga ia dibuktikan bersalah. Dan kalau ikut undang-undang biasa, pihak yang menuduh kena buktikan di mahkamah tuan-tuan bahawa orang yang dituduh itu melakukan pencurian. Contohnya macam Datuk Seri Najib dituduh mencuri duit 1MDB 2.6 bilion. Patutnya Datuk Seri Najib didakwa di bawah penal code. Tetapi kenapa tak nak? Sebabnya tuan-tuan, dia gunakan macam Reza kena Anti Money Laundering Act, AMLA. Kenapa Datin Sri Rosmah kena Anti Money Laundering Act? Sebabnya sama juga dengan Datuk Najib. Sebabnya tuan-tuan, mereka nak supaya bila didakwa di mahkamah, mereka tak perlu mengemukakan bukti. Sebaliknya, tuan-tuan, orang yang didakwa di bawah AMLA, mereka perlu membuktikan diri mereka tak bersalah. Maksud dia, kalau akaun dia dibekukan,
asetnya disita, maka dia kena buktikan dari mana dia dapat duit untuk membeli aset-aset tersebut dan dapat duit yang dibekukan. Dia kena buktikan dia tak bersalah. Beban pendakwaan, beban pembuktian tidak terletak di tangan pihak pendakwa, tetapi terletak di tangan pihak yang didakwa. Itu jugalah yang berlaku di bawah DOJ. Itu sebab yang Jolo sendiri pun ni si beruang yang berjalan macam seladang, bak kata ambil bado kan. Tak lama lagi lagi seminggu 2 minggu ni dah tak ada lagi lah ambil bado ni. Saya nak beritahu tuan-tuan, kita pencenkan dia terus. Saudara, apa yang berlaku tuan-tuan? DOJ yang sepatutnya bersidang pada bulan Mac, dah lah 2 tahun tak bersidang, patut bersidang bulan Mac 2018. Apa yang berlaku bila mana nak mula bersidang kes saman sivil ni? Walaupun Riza Aziz akhirnya, Riza ni kena faham, dia businessman. Kenapa dia tak nak tunggu meniaga? Tuan-tuan, dia ada sebuah syarikat besar dipanggil Red Granite. Red Granite ni buat banyak filem di Hollywood. So bagi dia tuan-tuan, kalau dia bayar duit dekat Abah IP, kan? Dia kena bayar lagi banyak. Tapi bila DOJ tawarkan dia untuk bayar sejumlah duit, maka dia pun tak nak pening kepala, dia bayar. Kenapa dia kena bayar? Bayar ni pun ada orang kata ini adalah salah satu act of admitting that dia salah. Tidak. Dia bayar sebab kalau dia dah settle kat Amerika, dia punya perniagaan di Amerika boleh diteruskan. Dia boleh buat lebih banyak filem. Rupa-rupanya bila dia dah bayar kat Amerika, ada pula yang dengki kat Malaysia ni, dakwa dia pula kat Malaysia. Padahal dia dapat pinjaman daripada Abah IP, tak masuk pun ke Malaysia. Saudara, bukan dia meniaga kat Malaysia, dia buat filem di Hollywood, tuan-tuan. Tapi apa berlaku, saudara? Apa berlaku? Saudara, dah kena buat settlement dekat Amerika, dekat Malaysia pula dia kena dakwa. Dan lepas tu dia ditawarkan. Itu sekarang ni manusia bertama Tommy Tomato ni tak mengaku pula dia yang membuat penawaran. Dah mula berbalah pula dengan SPRM. Padahal dia yang buat penawaran. Kenapa dia buat penawaran, tuan-tuan? Sebab tak ada bukti nak kenakan Reza. Tak ada bukti. Dia buat pinjaman. Salah tak buat pinjaman? Lepas dia buat pinjaman, dia bayar. Sekerat jalan, tuan-tuan, bila Abah VVI ni cease operation, akaun semua tutup. Bila masuk buat pembayaran pinjaman, ditutup. Tak boleh nak bayar lagi. Jadi akhirnya, tuan-tuan, selepas berlaku penyelewengan dan akhirnya 2 orang, Kadim Al-Qubaisi dan Muhammad Al-Badawi tu sudah pun kena house arrest, maka dia tak boleh settle lah dengan pihak Abah IP. Maka itu sebabnya bila kerajaan Malaysia baru ni menawarkan dia untuk bayar balik pinjaman yang dia dapat daripada Abah IP berserta dengan keuntungan. Dia lebih daripada rela untuk bayar sebab dia untung besar, tuan-tuan. Orang macam kita, orang politik, sampai mampus saya tak akan bayar sebab saya dituduh benda yang saya tak buat. Betul tak? Tapi orang macam dia fikir nak meneruskan perniagaan. Tuan-tuan, hari-hari saya tengok dia kerja dia pergi gym dengan boxing je. Tuan-tuan ingat tak pening kepala? Selagi tak settle dengan DOJ dan dengan polis Malaysia ni, itu je kerja dia. Dia tak boleh teruskan kehidupan dia. Pasport dah ditahan. Jadi dengan duit yang dia ada, dia boleh settle. Filem dia semua box office. Jadi macam mana pula hari ni bila dia settle dengan pihak pendakwaan yang dah tak ada jalan nak kenakan dia. Dia setuju nak bayar balik sebahagian daripada pinjaman yang dibuat berserta dengan keuntungan sedikit. Tiba-tiba hari ini digambarkan oleh Yobiin, konon-kononnya dia merompak duit 1MDB. Digambarkan oleh Malaysia Kini, konon-kononnya dia ni didakwa kerana dikata
menyeleweng duit 1MDB. Jadi itu sebabnya hari ini saudara saya nak beritahu, tuan-tuan perlu sedar bahawa 17 aset yang telah diarahkan untuk dirampas oleh DOJ. Apa aset ni? Nombor 1, kapal Equanimity. Nombor 2, jet peribadi yang disita di Singapura milik Jolo. Nombor 3, barang kemas, rumah di Hollywood, macam-macam, piano dan sebagainya. Saya nak beritahu dengan tuan-tuan, halfway mereka terpaksa cadangkan settlement dengan Reza. Dan yang paling pelik sekali dalam sejarah, tuan-tuan, aset yang nak dirampas oleh DOJ sudah ditahan oleh pihak berkuasa Bali, Indonesia. Bila peguam Jolo pergi fight dekat Indonesia, maka dia menang kes tu. Dan tuan-tuan, saya nak beritahu apa yang berlaku, saudara, ketika dia menang kes tersebut. Ketika itu mahkamah di Indonesia memutuskan bahawa kapal itu bukan milik 1MDB dan tidak ada kaitan dengan 1MDB. Maka kapal itu pun lepas. Tetapi tiba-tiba, tuan-tuan, kapal itu dibawa pulang ke Malaysia. Tuan Dr. Mahathir pula tiba-tiba seolah-olah menjadi pemilik kapal. Dia mengatakan kita perlu cepat jual kapal ini kerana kos maintenance melibatkan 2.1 juta ringgit setahun. Wahai mamak bendahara, saya nak beritahu, tidak ada manusia yang bodoh boleh percaya bahawa barang rampasan perlu di-maintain. Kalau Mahathir ni lembu sangat, saya nak beritahu, pergi tanya dengan custom. Kereta yang custom rampas ni pernah ke tukar minyak hitam, Bahalul? Kereta yang polis rampas, yang tersadai, ada yang sport rim pun dah hilang. Adalah kutu yang pergi rembat. Ini nak maintain 2.1, kena cepat jual. Kemudian tiba-tiba, tuan-tuan, kapal ini sudah berada di Langkawi, di markas tentera TLDM Langkawi. Bila saya pergi sana, saya keluarkan viral kan. Tuan-tuan tahu apa jadi? Mahathir cakap apa? Mahathir kata kapal ini perlu dibawa bersiar-siar supaya teritip tidak hinggap di badan kapal. Mahathir. Inilah, tuan-tuan, yang orang macam Bahalul macam ni korang nak angkat menjadi Perdana Menteri. Betul lah, 22 tahun tu nama dia hebat. Sebab ketika itu, tuan-tuan, Malaysia ni belum betul-betul develop. Apa yang dia buat? Dia buat mengayakan kroni-kroni dia. Dia buat KLCC. Betul, hebat. Menara berkembar tertinggi. Tetapi yang korang tak tahu, daripada mamar, daripada perabot art furniture, semua dapat kat anak dia, dapat kat Marina, dapat kat Mozani, dapat kat Mirzan. Yang ini korang tak tahu. Walaupun satu batang Korea buat, satu batang Jepun buat. Buat apa ni, sepang sikit Formula 1. Korang tak tahu itu buat kerana nak menjaga hati anak dia, Mukris Mozani Mahathir, yang minat dengan kereta mewah. Cuba kalau hati kita ni sama busuk macam saka puaka ni, apa jadi? Lepas jatuh itu hari, kita pergi geladah rumah anak dia. Cuba tengok berapa biji Bugatti Veyronnya dengan Porsche-nya. Tuan-tuan, kereta mewah dia berpuluh biji, beratus juta nilai dia. Tapi masalah orang Melayu ni tak fikir. Buat Putrajaya, beritahu saya yang mana orang Melayu buat? Masjid besi je. Yang lain siapa buat? Kroni-kroni dia juga. Jadi saya nak beritahu tuan-tuan, betul dia ni buat banyak benda, tapi semuanya untuk menguntungkan kroni dia. Tapi yang hancur
Yang hancur korang ingat lah. Macam Pewajar Steel, dia bagi kepada Eric Chia, hancur. Buat bakun. Sekerat jalan, dia bagi pada Think Packing. Sekerat jalan, batal, tak jadi buat. Kena bayar pampasan pada Think Packing. Dah bayar pampasan, itu hari time kutip-kutip derma untuk tabung harapan, tiba-tiba boleh pula umumkan kita akan buat Langkawi City 31 bilion ringgit. Engkau orang kulit kutip-kutip, budak sekolah pun sumbang RM30, RM10, pecah tabung. Kononnya nak menyelamatkan negara, dia boleh umumkan pula Langkawi City 31 bilion ringgit. Tuan-tuan, cukuplah kena tipu dengan Bahlul ni. Kalau kita 3-4 kali kena patuk dengan di tempat yang sama oleh manusia bernama Mahathir ni, saya tak tahu nak cakap apa dah. Saya daripada tahun 1997 dah tahu perangai manusia ni. Itu sebab saya terus lawan, tuan-tuan. Dan saya nak beritahu dengan saudara, sehingga hari ini sepatutnya Kerajaan Perikatan Nasional ni, semua kes pendakwaan terpilih, semua kes yang terang-terang, bukan kes yang betul. Contoh macam Datuk Seri Najib. Macam mana kau nak dakwa dia bawah AMLA? Tak ke bodoh ni? Datuk Seri Najib, bila duit daripada kerajaan Saudi nak masuk, daripada Prince Turki punya nak masuk ke Malaysia, tuan-tuan, pada ketika itu Datuk Seri Najib telah mengarahkan supaya Governor Bank Negara ni orang Mahathir ni cek semua dokumen. Kita hantar duta kita ke Saudi, pergi ke Kementerian Kewangan Saudi, cek betul ke Kementerian Kewangan Saudi nak bagi kita duit. Dan dah terbukti pun, saudara, dah terbukti pun bahawa 681 juta US dollar yang masuk ke dalam akaun Datuk Seri Najib memang datang daripada kerajaan Saudi, begitu juga dengan kerabat diraja Saudi. Ini dibuktikan oleh SPRM sendiri. Tapi kenapa masih lagi nak wujudkan cerita konon-kononnya duit ini duit yang diseleweng daripada 1MDB? Sebab apa, tuan-tuan? Sebab mereka menang dan menjadi kerajaan, tuan-tuan, kerana menuduh Datuk Seri Najib mencuri duit 1MDB. Tapi sampai hari ini dah 2 tahun dah, tuan-tuan, kita baru je raikan Black 14, Black 905, 905 buat kali kedua. Tuan-tuan, yang patut hari ini kita fikir ialah kenapa laporan polis yang dibuat setelah RCI ni, tuan-tuan faham tak maksudnya apa? Royal Commission of Investigation. Kita minta supaya RCI ditubuhkan pasal forex kerana hilang duit 10 bilion. Lepas disiasat oleh pihak RCI yang terdiri daripada badan bebas, last kali kita tahu bahawa sebenarnya yang hilang bukan 10 bilion, tuan-tuan, 31.5 bilion lebih kurang. Tiba-tiba bila orang buat laporan polis ke atas RCI itu, bila Mahathir menjadi Perdana Menteri, tuan-tuan, dia arahkan supaya laporan polis itu ditarik balik. Jadi sekarang ni senang je Tan Sri Muhyiddin ni nak buktikan bahawa dia tidak lagi bersama dengan Tuan Dr. Mahathir, iaitu dengan mengarahkan supaya siasatan diteruskan. Kerana RCI itu jelas membuktikan bahawa Mahathir telah melakukan salah guna kuasa, telah menipu Parlimen, menipu Kabinet dengan tidak memberitahu perkara sebenar yang berlaku, kerugian sebenar yang berlaku kerana beliau melibatkan diri dalam perjudian forex ini, tuan-tuan. Jadi hari ini saya minta supaya rakyat Malaysia ayuh bangkit. Ini kita dah, alhamdulillah lah ni, banyak benda dah kita dah mula betulkan. Nasib baik, tuan-tuan, Mahathir bukan jadi Perdana Menteri. Cuba bayangkan Mahathir jadi Perdana Menteri, dia umumkan stimulus package 20 bilion. Tak ke mampus kita. Duit ada banyak, dia umum 20 bilion je nak bantu rakyat Malaysia. Nasib baiklah tukar kepada Perikatan Nasional. Sementara je ni, insya-Allah, tuan-tuan. InsyaAllah dalam tahun ni, hujung tahun ke, mungkin kita akan ada pilihan raya balik semula. Tapi buat masa ini,
ketika COVID sedang melanda. Kan? Ketika COVID sedang melanda ni, kita fokus selesaikan masalah COVID. Minta tolonglah. Kalau ada puaka-puaka DAP, kalau ada orang mamak kuti ni, masih lagi nak tabur fitnah bulan puasa ni, kita bedal je tuan-tuan. Itu je yang saya boleh minta. Bila nak join UMNO, saya sudah pun menghantar surat, peguam saya dah hantar surat. Sebelum PKP lagi, sebelum PKP lagi saya dah hantar surat. Maknanya 2 bulan lebih dah. Tetapi sehingga hari ini belum ada sebarang jawapan. Belum ada sebarang jawapan. Kita tunggu je lah. Kita tunggu je lah. Saya tak tahulah dia orang boleh terima saya balik ke tidak. Yang saya dengar ada orang lain nak kena pecat, kan. Lagi hebat lah, jawatan tinggi orang tu, kan. Tapi tak tahulah, kita haraplah ada usaha di dalam UMNO ni untuk betulkan keadaan, kan. Tapi kepada pemimpin UMNO ni saya minta tolonglah, manusia-manusia yang belagak pandai, yang suka tikam kawan macam Jogani ni, hati-hati lah, hati-hati. Jogani ni 2010 jadi ketua bahagian. 2013 minta nak jadi apa ni, calon. Dapat dah, kita bagi calon, kan. Dia orang korporat, bukan orang politik pun. Kita bagi dia jadi calon. Kemudian dia nak jadi menteri wilayah, tak dapat jadi menteri wilayah, dapat kat Kunan. Dia sebatnya Kunan, dia bantai kumat Kunan. Nak sejukkan hati dia, Kunan cadangkan supaya dia diletakkan sebagai pengurusi UDA. Dapat pengurusi UDA pun balon lagi Kunan. Cakap Kunan rasuah lah apa semua sekali. Saudara, akhirnya tuan-tuan, Kunan cadangkan pula nama dia. Jadi apa? Jadi sebagai apa ni, timbalan Menteri Kewangan. Mula-mula dia jadi MT UMNO. 8 orang dilantik bulan November tahun 2015. 8 orang dilantik. Lepas tu jadi timbalan Menteri Kewangan. Dah dapat timbalan Menteri Kewangan pun tak puas hati lagi. Dia balon pula Husni Nazlah. Sampai hari ni Datuk Husni ni dulu baik dengan dia. Sampai hari ni Datuk Husni tak boleh maaf orang yang tikam belakang dia. Last kali dia dapat jadi Menteri Kewangan. Yang kedua, bawah Datuk Najib. Bila duduk dalam sebagai Menteri Kewangan yang kedua pun sama juga, tak ubah perangai. Tikam Datuk Najib lagi. Jadi apa nak jadi ni? Duk tikam orang je. Kalah pilihan raya. Kalah pilihan raya bukan kerana Datuk Najib seorang. Saya nak beritahu, kalah pilihan raya mesti ada sebab kamu juga. Cuba kamu bayangkan, kalau kamu tak duk hari-hari duk belasah Sulaiman Randes tu, bekas ketua bahagian, ada tak orang dia balon kamu? Kalau kamu tak hari-hari duk belasah Nazir Husin, contoh dia, ketua pemuda bahagian, ada tak dia balon kamu? Kalau orang Sulaiman Randes tak sokong kamu, kan? Orang apa ni, Nazir pun tak sokong kamu, orang-orang kat Titi Wangsa, kat Kampung Baru pun menyampah dengan kamu. Itu yang sebelum tu menang 866 undi, akhirnya kalah 4,000 lebih. Benda ni patut kita belajar melalui pengalaman kita, kan? Kalau kita dah diajar oleh rakyat ni, ditolak oleh rakyat, mesti ada sebab, kan? Saya pun kalah pilihan raya, tapi saya nak beritahu, saya bertanding, saya ni orang Johor. Bila tak ada orang nak bertanding dekat Sungai Kandis, saya pergi. Walaupun saya tahu tempat tu kalah 12,800. Tapi kurang-kurang, saya dapat kurangkan, tinggal 5,000 je. Nak buat macam mana? Ramai orang UMNO pun tak nak keluar mengundi, kan? Tetapi hari ni patutnya fokuslah betulkan UMNO ni. Ini tak, masa nak bertanding Vice President, dia sokong Datuk Zahid. Sekerat jalan, bila tengok Datuk Zahid tak berapa nak kuat, dia pergi sokong Kuli. Lepas Kuli kalah, kan, dia ikut Tok Mat. Lobby dengan Tok Mat nak jadi ketua perhubungan wilayah persekutuan. Mula-mula nak jadi bendahari. Zahid tak setuju. Tuan-tuan, ni nak beritahu manusia bernama apa ni, Jogani ni. Zahid tak setuju. Kemudian apa berlaku? Last sekali Zahid bagi dia
sebagai ketua perhubungan. Barulah dia happy sikit. Tapi, tuan-tuan, apa perlunya dia daripada semenjak kita kalah, duk salahkan Datuk Najib je? Apa perlu? Perlu tak? Kamu kalah di Titi Wangsa bukan kerana Datuk Najib. Mesti ada perkara yang melibatkan diri kamu juga. Kunan ni, apa orang tak cakap pasal dia? Tapi pasal dia jaga rakyat bagus. Saya minta maaf cakap lah, saya secara peribadi, antara urusan pertama saya dengan Datuk Joe, saya duduk satu level dengan dia. Tingkat 11 di Kementerian Kewangan. Saya pengarah komunikasi Kementerian Kewangan, dia Menteri Kewangan kedua. Saya pernah bawa kontraktor-kontraktor TNB yang merungut pasal sistem baru yang digunakan di TNB. Kontraktor-kontraktor Melayu ni, Bumi Putra ni, tuan-tuan, tunggu dia dekat 2 jam depan pejabat. Dia keluar-keluar, saudara. Salam pun tak nak dengan dia orang ni. Dia kata PM panggil dia nak cepat. Kalau PM ke Presiden Amerika ke panggil kau, kurang-kurang kau salam lah. Kerana perangai buruk pemimpin UMNO macam ni lah, kan? Rakyat tolak kita. Jadi hari ni kita dah diajar oleh rakyat pada 2018. Nak buat lagi ke perangai hodoh macam ni? Cukuplah Jo. Jangan orang panggil kau Jo Kurap lagi. Cukup. Ini bulan puasa, saya tak boleh attack lebih-lebih. Lepas puasa kalau kau buat hal lagi, kita balun lagi. Terima kasih. Assalamualaikum.